Syukur sangat. Cuma sikit je saya terlepas lirik sebab prompter yang ada kat depan saya tu tiba-tiba tak menyala. Ya Allah. Masa tu sangatlah nervous lagi. So saya tak hafal lirik tu. Lepas tu tiba-tiba pula dia punya wording tu, dia punya words tu warna hijau. So Lagi saya ni rabun. Lagi tak nampak. So lagi tak nampak kan? Lepas tu tiba-tiba dia blur. Zoom. Aduh. Saya tutup mata kejap, saya baru ingat. So baru dia muncul. Nasib baik dia muncul. Kalau tak muncul memang saya la lah sampai habis. Anda yang telah biasa dengan hubungan rambang pasti tahu video yang kami hasilkan adalah panjang. Oleh itu, saya akan hasilkan dua versi. Satu video versi panjang di channel saya @samad dan kedua versi pendek di channel kedua saya Hubram @samad dan Surya. Teruskan menjalin hubungan rambang. Ada hikmah di sebaliknya. Saya punya berita masa tu almost every week selama sebulan lebih kat mana-mana news. Good story, good write up. Nama saya mula naik. Alhamdulillah lah. Masa tu syukurlah dengan ada tu ada benda lain yang menanti kita kan. Saya dapat bayangkan Boboy, Huda, Kelly. Boleh Bob. Boleh lah Bob. Mesti macam tu. Saya cakap apa? Kak, ini kerja gila kakak. Saya dengan manager saya masa tu memang menyandar dekat dinding. Kak, tak boleh kak, ini kerja gila kak. Boleh je, kau boleh. Kita orang tolong. Allah. Tolong, bukannya dia nyanyi sekali kan? Lepas tu tiba-tiba diorang dah tak boleh buat apa. Dia suruh Datuk Farid cerita. Aduh. Panggil Big Boss terus. Panggil Big Boss terus. Saya pun tak boleh buat apa. Baiklah. Saya cakap, okey Datuk. Saya jumpa Datuk dekat ni. Patut Bob cakap lah. Datuk kan yang tuduh saya baca text message masa nyanyi tadi kan? Itu, ya Allah. Aku cakap. Masa tu memang, gila lah. Tapi sebenarnya cabaran dia lain bang. Ganti lagu Kasih Tercipta dengan ganti Datuk Siti masa Hantar Pemana tu cabaran dia lain. Sebab macam cabaran zaman tu lain. Cabaran zaman sekarang ni 2020 tu saya ganti Datuk Siti tu, saya bukan takut menghadapi diri saya. Saya takut netizen. Masa tu saya rasa macam ya Allah, bagilah aku kekuatan untuk buat yang terbaik lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kalau tidak, mampus saya. Dia punya perasaan tu lain. Sebab saya sebelum tu kan macam ganti dengan dia masa semi-final. Jadi masa semi-final tu dia macam nervous dia sangat lain. Dan apabila dah habis semi-final tu, saya cuba juga baca komen-komen orang. Saya baca dekat Twitter, saya baca dekat Instagram, saya baca dekat Facebook. Memang ada yang sebab saya macam ni, senang aja. Saya tak baca, saya baca yang mana yang baik-baik tu apa semua saya ignore. Saya jenis ignore. Mana yang buruk tu, yang kecam tu, saya baca. Sebab ada juga yang macam bila saya baca yang buruk tu, yang kutuk tu, ada kebaikan yang dia kutuk tu. Maknanya ada benda yang saya kena perbaiki. So saya baca itu, macam dia kata, apalah Bob ni nyanyi macam gini, sebutan jadi double, kau ingat ada sabdu ke, ini ke. Ya. So saya alert. Dia macam, ya Allah, aku nyanyi macam itu rupanya. Okay, take note. Faham tak? Tapi ada juga lah yang mengutuk yang, alah si gemuk ni pula yang nyanyi. Dah kenapa tak ada penyanyi lain lagi ke kat Malaysia? Ada juga. So macam, tak apa. Tapi dalam masa yang sama tu, saya cuba perbaiki mana yang saya rasa macam, apa je yang kekurangan-kekurangan. So saya pun merujuk dengan Datuk Seri Siti sendiri.
saya merujuk dengan Hale sebagai seorang pencipta. Dan yalah, semualah saya rujuk dengan orang ni, apa kehendak diorang, apa yang diorang nak dalam lagu ini. Jadi senang. Kerja kita Untuk senang. malam final tu. Untuk malam final tu. Dan di waktu bila yang korang buat keputusan untuk Siti nyanyi sekali di bahagian akhir tu? Sebenarnya di awal-awal itu saya ada offer. Mula-mula saya cakap dengan Hale. Hale pun rasa macam, jom kita offer nak. Macam tu. Offer So, Siti? Offer Datuk Siti untuk buat satu appearance di dalam nyanyi lagu, dalam lagu itu. Kalau dia tak nak nyanyi pun tak apa. Just offer je. Offer, kita offer, tapi kalau dia tak nak nyanyi, kita offer dia jalan ke, dia muncul ke, faham tak? Kita offer itu. Dan ada satu lagi, kalau dia tak nak itu juga, kalau dia tak nak nyanyi atau pentas, dia tak nak ini, kami ada satu lagi, usul kami adalah kami nak rekodkan satu video, video tu dengan recording dia nyanyi dengan guna muzik yang ada, recording suara dia live, tapi dia nyanyi visual. Dia nyanyi, okay. Maknanya dia nyanyi virtual duet dengan saya, tapi dia nyanyi dekat belakang lah. So saya dengan dia nyanyi duet, tapi visual sahaja dengan audio sahaja. It's not virtual lah. Dia bukan live. Playback video playback dia. Playback. So itu cadangan asalnya. Ada 2 cadangan. So lepas tu dia kata, alah tak apa, dia kata, this is your moment. Bagilah kat Bob je, tak apa. Dia kata tak apa. Okay lah. Last kita pun menghormati keputusan beliau, sebab beliau pun memang tak nak terlibat dengan AJL semua. Kita menghormati keputusan. Lepas tu saya dah buat, saya dah everything is done. Okay? Dari segi susunan muzik, dari segi susunan vokal, dari segi susunan ni semua. Lepas tu tiba-tiba di pertengahan tu saya offer sekali lagi. Call dia. Kami macam tak nak ke Kak Iti? Tak nak ke? Tak nak lah. Dia kata macam tu, tak nak lah. Dia kata tapi macam best kan dia kata macam tu. Best dia cakap macam tu. Lepas tu lalas jumpa, bila jumpa tu dia kata tak apalah, it's okay. Bob je dia kata. Tiba-tiba saya dengan Hale dibuat sesuatu yang macam, dia tanya tau, kalau saya masuk, macam mana saya masuk? Kalau saya masuk, macam mana, kat mana saya nak nyanyi? Kat mana saya nak? Idea dia macam ni kakak. Kakak nyanyi ni, masuk kat sini. Ya ke? Boleh ke? So saya dengan Hale buat demo untuk dia ni. Sedapnya, dia kata macam tu tau. Lepas tu 2-3 hari lepas tu baru dia cakap, okey lah kakak nyanyilah. Itu dah dia punya jalan cerita dia lah. Dia macam, tapi masa tu dalam beberapa minggu lagi lah untuk AJL. So macam persiapan tu dengan ada masa, tetapi actually kita punya latihan tak banyak sangat bang. Kita hanya curi-curi masa sebab masa tu dia Datuk Siti tengah busy juga. Masa tu kalau tak silap dia bercuti ke dengan parents semua dengan ni. Dia sempat pergi bercuti. Yang memang dah diatur awal masa tu. Dan lagi seminggu, 2 minggu macam tu kot, baru kita orang betul-betul check apa ini. Itu pun dia busy dengan dia punya business, dia punya busy ni. Kita jumpa sekejap je. Itulah dia punya ni. Sebagai seorang penyanyi Bob, AJL adalah satu pentas yang besar sebenarnya kan, walaupun satu malam tu je dengan rehearsal of course 2-3 hari sebelum tu. Lewat ni banyak lagi penyanyi-penyanyi yang dah establish yang tak mau lagi nyanyi di AJL.
Bob sebagai penyanyi dan daripada Bob punya interpretasi sendiri ataupun sudut pandang sendiri je lah, pendapat sendiri lah basically. Kenapa banyak penyanyi yang dah tak nak nyanyi di AJL? Soalan abang dia macam saya tak berani nak jawab ya kalau macam diorang ni tak nak, bukan tak nak berada di pentas AJL itu. Saya percaya semua penyanyi-penyanyi yang ada sekarang ini, even yang baru, yang lama, semua nak pergi ke pentas AJL sebenarnya. Cuma bagi Bob sendiri, kekangan pada lagu ataupun lagu yang dibuat, lagu yang dizahirkan. Kadang-kadang bila kita mengikut trend semasa yang ada sekarang ini, lagu-lagu ini kadang macam kalau kita nak masukkannya ke dalam pentas AJL yang memang kita rasa itu adalah berprestij. Daripada dulu sampai sekarang kita boleh lihat setiap juara, setiap orang yang berada di pentas AJL itu, kita rasa lagu ini layak, lagu itu layak, lagu ini layak, lagu itu layak. The quality of song yang dilahirkan, yang dibawa ke pentas AJL itu sangat bagus, sangat solid, sangat dengan vokal yang kata orang tu bagus apa semua. Tetapi keadaan sekarang ini kalau kita ikut trend semasa, bukan mereka tak nak, tapi bagi Bob sendiri lagu itu macam Allah, mungkin jahat saya cakap macam ini, ataupun mungkin tak patut saya cakap macam ini. Tetapi kadang-kadang lagu tu saya terfikir macam, kenapa lagu macam ini, macam mana nak jaga the quality of pentas AJL itu sendiri, macam mana. Tapi ya, kita terpaksa open because itu adalah trend semasa. So bagi Bob sendiri, semua orang nak pergi ke pentas AJL itu. Tetapi apa kata kalau kita ni sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang musician, sebagai seorang pencipta, kita lahirkan satu lagu yang walaupun ikut trend semasa, tetapi kita mengikut aliran semasa yang sangat-sangat tinggi kualitinya dalam melahirkan setiap lagu itu. Sebab sayang, kadang-kadang penyanyi-penyanyi baru ni, kita pun banyak belajar dengan penyanyi-penyanyi baru. Kita pun banyak lagi ada ilmu yang kita tak pernah ada, diorang ada. Ada yang kita rasa, bagusnya diorang ini. Tetapi kita rasa macam, aku kena ikut trend itu, kena ikut cara ini. Tetapi kadang-kadang bila kita melatih diorang, macam saya kebanyakannya memang banyak terlibat dengan BBNU ya. Banyak macam jaga vokal diorang di studio, diorang datang belajar dengan saya vokal. Dari segi vokali, memang ada sedikit perbezaan zaman dulu dan zaman sekarang. Di mana saya pada mula-mulanya itu memang susah nak terima, tapi sekarang ni macam saya kena terima sebab itu adalah peredaran semasa. Sebabnya cara orang nyanyi dulu dengan sekarang berbeza. Cara orang nak menyampaikan satu naskah lagu itu sangat berbeza. Pemikiran kita kadang-kadang macam ini, tapi pemikiran diorang lain. Macam abang lah, contohnya contohnya abang sebagai seorang penulis lirik. Kalau kami dulu, saya kena tanya dengan abang, bang, apa maksud abang? Apa maksud abang dengan lirik yang abang tulis? Oh, saya macam ini kehendak dia, ini kehendak lirik saya, ini maksud lirik saya, ini dia punya ni. Saya punya pemahaman dengan abang itu, abang mengajar saya pemahaman ini. Tetapi zaman sekarang kebanyakannya, tidak semua, kebanyakannya mereka ini sekadar menyampaikan saja, sekadar menyanyikan saja. Bila kita baca, lirik dia, lirik pertama, bait pertama, rangkap pertama itu dah ada cerita dalam tu, tetapi cerita tak sampai. Saya cakap dengan dia, korang faham ke lirik yang dibagi ni? Lirik ni sangat simple. Tetapi kenapa nak kena susahkan diri untuk... Dia macam mana? Lirik yang simple, dah kau nyanyi simple, dia jadi apa? Macam itulah.
So lirik ni simple dan sedap, tapi nyanyilah bersungguh, bawa watak dia, dalami lirik itu. Dia macam tak ada. Diorang punya pemahaman berbeza dengan cara kita. Mungkin sebabkan diorang muda dan belum capai kematangan. Ya, itu saya percaya juga. Dan macam inilah bang, sebab kadang-kadang bagi Bob sendiri mungkin masa zaman saya di permulaan, saya juga pernah jadi BBNU ya. Saya masih lagi BBNU. Masih? Oh masih, ya Allah. Kita abang kita ni kategori DTBNU bang, bukan Apa BBNU tu? ya. DTBNU. DTBNU dah tua baru nak up. Okey. Dia macam ni lah, senang. Kalau kita zaman kita mungkin kita terdedah dengan rock kapak, kan? Dengan lagu-lagu, elemen lagu-lagu yang berat. Sampai ke tahap kita, sampai ke zaman kita punya ballad pun dibawa pop pun still berat. Walaupun dah diringankan, tapi dia still bunyi berat, bunyi sound berat, lirik yang berat. Bila sampai ke zaman sekarang, lirik tu dah semakin ringan, lagu pun dah semakin ini. Tetapi itu saya cakap, the artist itu sendiri yang perlu mencari kualiti dalam lagu itu supaya lagu itu jadi cantik lagi, sedap untuk dibawa ke pentas-pentas besar. Itu bagi saya. Contohlah lagu yang sangat simple bagi saya, contoh macam lagu lagu kalau zaman sekarang ni, lagu Iman Troy contohnya Iman Troy. So lagu dia tu, kalau saya rasa, kalau setakat dia menyanyi biasa, lagu tu biasa. Tetapi kita dengar Iman Troy nyanyi, dia ada kesungguhan dalam lagu tu, dia ada, menariklah lagu ni, walaupun simple, sangat sedap, sangat menarik. So itu cara dia. Contohnya macam Wani Hasrita, simple, lirik yang bagi saya sangat sweet lirik dia, tetapi cara pembawaan dia dengan pemahaman lirik yang bertepat, dengan sedap lagu tu jadinya. Sweet jadinya bila didengar. So bagi saya sendiri, pemahaman seseorang artis itu tentang naskah yang dia sampaikan. Mungkinlah kalau memanglah kita kena ikut peredaran semasa tu. Sebab pada peredaran itu, setiap lagu tu, setiap muzik tu akan bercambah jadi benda-benda yang lain, jadi benda pucuk baru, jadi ini benda baru, muzik elemen baru, apa semua. Jadi gunakanlah peluang-peluang yang ada tu untuk belajar lah, saya cakap. Saya rasa belajar. Bob cakap tadi tepat sekali lah. Kita kena ikut edaran masa, tetapi kita tidak boleh jejaskan kualiti dia tu. Tak boleh. The quality still kita kena jaga, sebab kita jaga. Apa sahaja. Kualiti tidak akan elemen go out of fashion. Ya. Dia akan sentiasa fashionable. Kualiti. Ya, betul. Semua kita macam Bob pun, sebab bagi saya, contohnya macam irama Malaysia. Irama Malaysia wajib, mesti ada dan mesti kekal dalam industri kita, muzik itu, kerana itu adalah muzik Malaysia. Mana ada negara-negara mana ada kata orang tu negara-negara luar yang mengabaikan dia punya elemen-elemen muzik dia sendiri. Even though kita pergi ke, tak payah jauh lah, kita tengok dekat Indonesia, dia kekalkan momentum dangdut yang memang daripada asalnya dangdut itu kita tahu Indonesia sampai sekarang. Tapi elemen pop, elemen masa kini dia gabungkan dengan dangdut itu, kan sedap. Sama juga macam irama Malaysia. Saya mengharapkan kita punya stesen radio lebih terbuka untuk memutarkan lagu-lagu ini. Sebab saya rasa ramai lagi artis-artis dekat luar sana yang dah keluarkan lagu-lagu baru, lagu-lagu irama Malaysia yang berkualiti, lagu-lagu ini yang bagus, lagu pop, lagu ini ballad, semua bagus, tetapi tidak dimainkan. Tidak dapat airplay. Itulah satu dilema pencipta-pencipta lagu pun. Memang ramai yang nak hasilkan irama-irama Malaysia. Tapi kita sedar bahawa kalau kita producekan lagu-lagu macam tu, tak dapat airplay. Takkan dapat sambutan. Jadi seperkara tadi yang masa kita cakap pasal merakam dengan ajai tu,
Betul yang saya tercakap bahawa bagaimana pengalaman awal Bob menyanyi, merakam pula dengan Ajai, dan antara perkara yang paling saya rasa saya boleh bayangkan antara perkara yang paling besar Bob mungkin boleh pelajari daripada pengalaman tu adalah keyakinan diri. Okey, saya nak pergi pada isu tu, pada perkara ni sekali macam mana Bob tadi cakap Bob mempunyai banyak kekurangan keyakinan diri. Macam mana ayat tu tadi tu? Dan lepas tu apabila sekarang ni terjebak di menjadi seorang penyanyi, terpaksa berhadapan dengan orang ramai, terpaksa berdiri atas pentas, keyakinan diri tu datang secara mengejut-ngejut ke ataupun dia terbina? Saya tak tahu macam mana soalan ni sebenarnya. Dia macam ni. Okey, saya faham dengan maksud abang. Dia macam ni bang. Benda ini saya mungkin dah terbiasa dengan sebelum bergelar seorang artis itu, saya mungkin dah terbiasa dengan jumpa orang. Sebab sebelum itu saya pernah bekerja juga di bahagian komunikasi korporat, di mana saya berhadapan dengan orang-orang korporat, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin akan mengkritik kerja-kerja saya. Ya, ketika itu sebelum saya bergelar ataupun masuk ke Akademi Fantasia. Dan apabila saya pergi ke arah masuk ke pertandingan Akademi Fantasia itu, di mana saya pergi ke dunia berbeza dengan kejayaan saya sebelum itu. Saya pergi ke satu elemen baru dalam hidup saya, iaitu menyanyi, dan saya menjadi seorang artis rakaman dan menjadi seorang public figure yang sentiasa dipandang, yang sentiasa di mana kehidupan saya dah jadi 50-50. 50 milik peribadi, 50 milik orang lain. Ya, itu kehidupan kami. Saya ni sebenarnya di permulaan tu saya rasa takut untuk menghadapi cabaran-cabaran yang berada di luar. Apabila saya tengok saya mula masa tu dah habis daripada Akademi Fantasia, saya dapat lihat saya ada fan club, saya ada peminat, saya macam pelik. Masa tu confused kejap macam saya ada peminat, saya ada fan club, saya ada ini, saya ada. Tetapi orang yang macam fan club saya tu macam sikitnya, tapi orang fan club orang lain tu macam fuyo, macam tu. Masa tu rasa down. Oh, okay, cakap macam tu. Tapi saya tak rasa macam saya cakap dengan abang lah. Saya sering cakap saya ni jenis orang yang tak mudah untuk close saya punya diri. Saya sentiasa open. Saya sentiasa terbuka untuk apa sahaja. Sebab saya tahu ini adalah dunia baru dalam diri saya. So saya jalan dulu. Saya lalui. Saya dikecam, saya dikutuk, saya dihina, saya dimaki, saya dicaci, semua dah rasa. Saya diugut, saya macam-macam lah. Saya diberitahu ini, saya diberitahu itu. Mula-mula tu rasa saya takut. Tetapi lama kelamaan keyakinan diri saya ni terbentuk daripada orang sekeliling saya. Daripada family saya, daripada orang peminat saya, daripada orang yang bawa saya. Ketika tu saya, manager saya masa tu adalah kebanyakan yang bawa saya tu adalah Along Bakar. Along Bakar ni lah yang orang yang sentiasa memberikan saya kata-kata semangat. Along Bakar ni sentiasa bagi saya, walaupun kadang-kadang cara dia bagi semangat tu dengan cara caci, dengan cara makian. Itu bahasa kita lah ya. Tapi betul lah dia cakap. Sebab dia berpengalaman lama dalam industri. So kita ni orang baru, kita tak tahu apa-apa. Masa tu kita rapuh sangat. Tapi dia lah yang kau jangan macam ni, kau jangan macam tu, kita buat macam ni, kena buat macam itu. Kat situ saya belajar. Satu-satu, saya belajar satu-satu. Saya bina self-confidence saya. Sebab saya pernah cakap macam ni dengan, saya pernah tanya di final AF 2. Saya tanya dengan cikgu,
Datuk Ramli MS, cikgu, saya ni saya boleh survive ke dekat luar? Saya tanya dia macam tu. Malam final, saya boleh survive ke? Bob, dia kata, ada dua benda, Bob. Kata, kau ni, dia kata ada dua. Satu, kau memang boleh nyanyi. Tak, orang tak boleh petikai kau punya nyanyian. Orang tak boleh kata kau tak boleh nyanyi. Kau memang boleh nyanyi. Suara kau, saya ingat benda ni sampai bila-bila sampailah. Saya rasa sampai sekarang saya ingat. Mungkin saya sebab sikit sebab dia kata, suara kau orang akan dengar sampai mati, sampai kau mati. Saya cakap, oh okey. Yang kedua, dia kata, suara muka kau memang krik-krik. Dia kata, kau memang tak lawa, kau memang tak handsome. Kau memang tak ada package. Masa tu saya tak terfikir, apa yang tak ada package? Apa yang sebab saya tahulah saya bukan handsome, saya bukan ini. Tapi dia kata ada dua ni, selain kau meningkatkan mutu yang baik dalam nyanyian kau, ini pun kau kena usahakan. Bob, ini dia kata nyanyian ini anugerah Allah. Kau tak boleh buat apa. Itu yang keluar dekat tekak ini, itulah dia. Jujur ke, tak jujur ke, nyanyian itu anugerah Allah. Suara itu anugerah Allah. Itulah yang keluar daripada suara, daripada tekak kita. Macam mana bunyi dia, itulah kejujuran dia. Tetapi ini, kau boleh ubah. Ini dia kata, kau boleh ubah. Check. Cari pakaian cantik, cari orang yang boleh ni. So dari situ saya, mula-mula tu saya tak faham. Tetapi dah lama, setahun saya dalam industri, masuk tahun kedua saya dalam industri, itu baru saya faham maksud apa yang dimaksudkan oleh Tok Ram masa tu. Masa tu lagi dengan bantuan daripada Along Bakar, so saya kuatkan semangat saya untuk terus berada di arus industri. Dan masa tu saya dah janji pada diri saya, inilah kerja saya, inilah tempat saya cari makan, inilah yang mendatangkan duit untuk saya. So ini kerja saya. Saya sebagai seorang penghibur, sebagai seorang penyanyi. Dari situlah sampailah sekarang saya pegang apa sahaja orang nak kata, katalah. Tetapi saya tetap dekat jalan saya. Saya jalan je bang. Dia macam saya mengikut arus. Arus itu ada di hadapan saya, arus sungai itu ada di hadapan saya. Saya di dalam bukan di dalam arus itu, tetapi saya berada di tebing itu, melihat arus itu, saya ikut. Saya tetap ada dekat situ. Saya tidak tenggelam, saya tidak timbul dan terumbang-ambing. Saya dekat situ je. So I believe myself. Saya percaya pada diri sendiri, saya yakin pada diri sendiri kerana anugerah dan bakat itu daripada Allah. Itu je. So Bob, siapa stylist Bob actually? Saya banyak dengan designer saya, Mir Azbil, dan dibantu juga oleh beberapa orang lagi. So sekarang lah, kalau dulu-dulu sendiri-sendiri je. Sekarang dulu-dulu macam mintalah khidmat, nasihat daripada ini orang semua. So sekarang ini dah senang, kita dah ada stylist, kita ada Bob ada juga lah mendapatkan perkhidmatan, tanya-tanya juga, macam tu lah. So basically sebenarnya kalau you tengok tentang handsome tak handsome, macam contoh kita tengok Ramli MS sendiri kan, dia tak handsome. Dia muka dia pun muka tak handsome. Macam kalau watak gangster boleh dimainkan oleh Ramli MS. Dia maknanya, tetapi something about him, dia ada karakter. Bagi saya dia karisma yang tinggi. So dia ada something about him. Maknanya it's not about handsome tak handsome. I think it's about X factor, something about a person tu yang ada karakter dan yang macam you cakap lah, karisma. Betul.
Kan? Betul. I think that's about it. Maknanya because lawa ke tak lawa, dia macam mata orang tengok kan. Semua orang ada template masing-masing. Ada orang betul. suka muka macam Chinese look, ada suka orang suka muka macam anak mami, you know. So everybody pada dia orang handsome is atau cantik itu bergantung kepada yeah. So pada I think macam Bob nak cakap handsome atau handsome, I don't think that is a subject yang penting sebenarnya. Tetapi apa yang macam betul lah Ramli MS kata, it's about you able to entertain dan mesmerize orang dengan the moment you buka mulut you. Kan? I think that is what Bob is about. Tapi betul. Tapi sebenarnya kakak, okay, saya setuju dengan cakap Kak Dang. Tapi masa tu sebenarnya di awal-awal pembabitahan saya dalam industri ni, saya sebenarnya dihujani dengan soalan-soalan itu. Soalan-soalan yang tak ada package semua tu lah. Tak ada package. You tak ada package boleh ke survive? You tak ada package, you boleh ke survive? You tak ada package ni, you tak tak handsome ini, boleh ke you menandingi Adam? Boleh ke you menandingi penyanyi-penyanyi lain yang ada? Boleh ke you punya? Masa tu soalan-soalan itu sering ditanya annoying. dengan saya. It's annoying, ya. Dan secara tidak langsung masa tu saya down. Saya terus terang cakap saya down. So kalau you asyik kena tanya dengan soalan tu, lama macam betul. Kau cakap aku buruk sangat ke kan? Masa tu macam buruk sangat ke aku macam tu tau. Sampai macam tahap yang ya Allah, aku rasa macam tak apalah, saya balik lah. I think kan Bob kan, I mean antara kita lah kan. So I rasa kadang-kadang the media pun kadang-kadang the kind of questions yang dia orang tanya tu pun tak cerdik. Kadang-kadang macam insensitive kan. Betul. So I guess that's what it is lah kan. Itu je yang boleh kita dapat rumuskan. Sebenarnya soalan-soalan yang dia tanya tu balik-balik, dah kahwin, bila nak kahwin, you tak ada package. Betul. What is package? Apa dia sebenarnya kan? I think betul. So selagi this kind of thing yang diberikan kepada kita punya market, macam itulah dia orang pun ingat, oh ini agaknya kita dah kena brainwash. Kena ada ni, kena ada lawa, kena ada macam ni, kena macam ni. But I don't know. I think benda ni kena mungkin a small dose lah. Apa tu cantik sebenarnya kan? But I think, I mean, as a friend kepada Bob, I think what I can see adalah you are a very hardworking person, kan? Dan like I said, the moment you open your mouth is like, you know, people boleh jadi kagum. Kalau pergi balik kepada AF kan, Bob kan, I think masa AF1, AF2 tu, I antara orang yang suka afundi masa tu. Yes, Bob antara orang yang I undi, you know, afundi Bob. And kalau tengok balik, mana kawan-kawan yang lain? Zahid, of course dia ada lagi. Tetapi I think kalau you tanya dekat randomly Bob atau Zahid, I think people probably would remember Bob more kan. And even Adam yang ada handsome masa tu kan, dengan dia punya bantangan lah, tu semua benda-benda kan, bantangan tu semua. So but you are, because you are here until today 2021, Bob masih relevant kan. Alhamdulillah. Dia itulah saya cakap, Kak, saya bila zaman tu macam bila kita kenang balik, dia macam okay, itu adalah menjadi saya punya titik permulaan untuk saya kata, saya psikologi diri saya sendiri. Saya macam tak apa, ini adalah kerja aku, inilah kerja saya, so saya jalan je, saya buatlah kerja saya. Saya bukanlah tak nak kata macam kiri kanan ni saya tak peduli. Saya peduli, saya tengok kiri kanan juga, saya tengok. Tapi dalam masa yang sama saya fikirkan diri saya, sebab ini adalah kerja saya. So kenapa saya nak kena berhenti kerana orang lain? So bagi Bob sendiri, jalan je lah, tak ada apa. Sampailah sekarang ni saya rasa macam it's okay lah. Kalau you nak cakap saya tak popular, saya nak cakap it's okay, no problem. Saya tetap ada dalam, kita bukan riak, kita bukannya cakap besar. Saya cakap alhamdulillah, tak apa, saya masih lagi ada dalam industri ni, saya tetap bekerja, saya tetap diperlukan oleh orang di sekeliling saya
saya tetap diperlukan oleh individu-individu yang memerlukan khidmat saya sebagai bukan setakat sebagai orang penyanyi, saya boleh coaching, saya boleh ajar, dan alhamdulillah setakat ini pun banyak je lagu-lagu BBNU yang ada dekat Malaysia ni yang saya memang terbitkan dia punya vokal. So saya cakap alhamdulillah, saya bangga dengan apa yang saya ada, saya bangga dengan apa yang saya buat. So saya rasa walaupun mungkin orang lain tak tahu, saya cakap saya tak apalah orang lain tak tahu, tak apa, biar saya je yang tahu. Kan, betul tak? Jadi bagi Bob sendiri, that's motivate me to apa yang ada sekarang. Kalau saya rasa saya give up dulu, saya dah balik kampung sebenarnya. Saya memang pernah juga nak rasa balik kampung. Tapi macam inilah kakak, senang je. Saya ada sahabat-sahabat juga, terutama sekali sahabat-sahabat saya yang keliling saya di dalam AF itu sendiri, macam Zahid, Fitri, Adam, Kai, Anding. Kami semua walaupun kata orang tu dengan cara masing-masing, dengan cabang masing-masing, tetapi kami still support each other. Right. So bagi saya, support each other, support each punya diorang punya kerjaya juga. So kadang-kadang benda ni diperbesarkan oleh media, diperbesarkan oleh peminat ini itu je sebenarnya. Cuma bagi saya tu jelah, jalan je. Along the way tu masa Bob sedang down tu, of course Bob juga merasa sangat bertambah confident terhadap keupayaan diri sendiri kan. Jadi atas keupayaan tu yang Bob bersandar di atasnya kan, bakat tu. Dan apabila dalam melalui keadaan macam tu, ada tak perasaan marah? Dunia ni tak adil lah. Orang tu tak ada bakat, tak ada nyanyi, tapi harap handsome je. Dan orang boleh terima dia sebagai seorang penyanyi. Ada tak perasaan marah yang sedemikian? Ada. Terus orang cakap, ada bang. Kadang-kadang rasa macam, it's unfair. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Kadang-kadang ada juga yang macam, dia macam ni lah, saya pernah lah macam, it's not, okay, mungkin ini adalah satu sesi yang luahan, cewah. Silakan. Ada juga yang rasa macam, dulu-dulu macam, oh, actually this is my song. Macam tu. Actually this is my song. But kenapa bagi kat orang ni, saya dah nak rekod, tapi macam bagi orang ni, tak apalah, saya rasa macam, tapi macam ni, saya bukan jenis orang yang macam mana? Saya bukan jenis orang yang berpanjangan. Saya bukan jenis orang yang berdendam. Saya jenis orang yang hari ni mungkin benda tu berlaku, mungkin sehari dua tu saya dah tak apalah, rezeki dia. Rezeki dia macam tu. Saya jenis yang macam tu, dan that's it. Itu adalah rezeki dia, bukan rezeki saya. So tapi macam yang abang cakap tadi tu, memang ada bang. Memang kadang-kadang sampai down. Dia macam ni, saya tak tunjuk. Saya selalunya, even though orang yang tepi saya pun, contohnya orang yang bekerja dengan saya, orang yang contohnya macam manager saya, PA saya, even though diorang sendiri pun tak pernah tengok saya rasa marah, tak pernah tengok saya kecewa, yang mungkin bagi diorang, okay, sekarang bos tengah tak ada mood. Tapi saya tak pernah tunjuk yang saya, even though saya rasa macam saya tak ada mood ke, saya tetap akan ini, faham tak? Saya tetap akan cakap macam tu. Saya tak pernah marah. Kau tak buat kerja, saya tak pernah tu. Saya bukanlah nak kata saya baik, tidak. Tapi cover lah sikit Tapi selalunya saya akan bila saya kecewa tu, saya akan sendirian. Pendam saya sendiri. Lebih banyak sendiri. Saya dekat duduk dalam bilik, saya rasa kecewa, saya lepaskan dekat situ, dekat dalam bilik. Maknanya biar diri saya sendiri saja. Orang luar tak perlu tahu. Saya pernah baca 2016 ke apa nama, Bob
menyertai apa AF Megastar. AF Megastar. Yang you ada mengalami masalah vocal cord Vocal cord. Okey, soalan saya ni dua soalan dalam satu lah. Bob pernah mengalami keadaan yang macam tu. Dia bila masalah vocal cord tu dia makan masa juga nak perbaiki, nak baik. Dan penyanyi ni you punya instrumen ni je lah. Kalau orang main gitar boleh beli gitar lain, boleh beli tali lain, boleh beli trompet lain. Ni je lah. Jadi dengan pengalaman mengalami injury yang macam tu dan pada umur Bob sekarang dan melihat mungkin kita boleh hidup lagi 40 tahun lagi. Macam mana Bob menangani bahawa ini penting ni, macam mana aku nak jaga benda ni, macam mana Bob punya approach terhadap ni? Good question. Thank you. Thank you bang. Dia okey, saya mengalami benda tu pada tahun 2014 sebenarnya. Kenapa? Okey, dia macam ni bang. Okey. Dia sebenarnya pada tahun 2014 saya masa tu saya buat satu tour dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Okey. Masa tu saya buat satu tour dengan Kerajaan Negeri Sarawak di mana saya adalah penyanyi utama masa tu. Yang dibawa ke setiap tempat road tour tu. Ceruk di ceruk tu mana-mana saya pergi. So masa itulah keadaan masa tu dengan masa yang tidak teratur. Tidur yang tidak cukup, dengan keadaan kita nak pergi travel, kita nak pergi duduk pun hotel kadang-kadang yang kita tak kisah duduk kat mana pun, tapi kadang-kadang benda tu tak keselesaan kita tu. Kemudian makan minum pun masa tu tak jaga sangat, kita rasa macam badan penat nyanyi, tidur tak cukup nyanyi, macam tu. Tapi was fun, maksudnya have fun je lah masa tu, macam alah tak apalah. Okay. Berlakunya pada tahun itu 2014, di hujung tahun 2014 tu, di awal tahun 2015 okey lagi. Tetapi saya dah mengalami simptom yang apabila saya bangun tidur, saya rasa perit dan saya tak ada suara, ataupun saya punya suara tu terlalu deep. Dia bunyi tu, dia bunyi macam kenapa suara aku deep sangat ni? Macam tu. Dia jadi macam dahsyat ni, saya tak pernah reach the note. Tetapi dapat note tu, ada yang bawah tu. So masa tu saya dah rasa alamak juga. Tapi masa tu saya bawa pergi jumpa kat klinik sahaja. Dia bagi saya macam ubat ke antibiotik semua. Baik, pulih biasa kan. Lepas tu tahun 2015 tu saya pun still lagi sambung lagi dengan tour tu, dan ada lagi show-show lain, beberapa aktiviti-aktiviti lain yang saya buat. Dan kejadian ni lagi, saya 2015 saya pergi ke London. Okay, show di London. Okay, masa show di London saya mengalami macam gatal, dia gatal-gatal. Sebab dekat sana masa tu sebab dekat sana masa tu ada satu musim, masa tu sejuk ke musim panas. Jadi dia ada satu tumbuhan yang siapa yang alah pada tumbuhan itu, dia akan macam dia akan mata berair, bengkak, merah, dia attack kita punya nasal semua kan, dia jadi ketekak. Jadi masa saya dekat sana kan, kita menyanyi dekat London, dan masa tu berlakulah saya gatal ini, gatal hidung, gatal tekak. Jadi pergi klinik dekat sana sekejap je dia baik. Dia macam
bawa ke sini, dia menjadi. Dia 2015. Dia macam jadi tu lama lah. Gatal, macam sentiasa nak macam tu. Bawa pergi exercise pun, dia still lagi ni. Okay, lepas tu dah elok. Bila dah elok, still lagi bawa lagi ada show yang ni tak teratur sangat jadual apa semua dengan ini sampailah hujung tahun 2015. Hujung tahun 2015 saya mengalami suara yang hujung-hujung. Maksud apa tu? Dia macam macam ni. Kita bercakap macam ni, apabila kita bercakap tiba-tiba dia macam bang, saya rasa bagaimana tadi tu? Macam tu. Dia macam hilang. Dia macam okey, terima kasih kepada abang, saya dia jadi tu. Oh, saya dah mula panik masa tu. Macam saya tak boleh nyanyi ni. Mana pergi suara saya ni? Tune dia tak ada. Tiba-tiba frekuensi lari. Okey, lepas tu saya pergi jumpa pakar. Saya jumpa pakar di PPUM masa itu. Saya jumpa dekat dia. Dia check suara saya mengalami pita suara saya tu ada satu notes. Dia macam ada satu ketumbuhan. Nodules dia panggil nodules, ya. Ketumbuhan yang nasib baik dia macam masih kecil yang pergi ke membesar, dan seluruh nasal saya dalam ni sampai ke tekak ni, sampai ni semua bengkak. Disebabkan oleh nodul tu. Nodules tu dengan keadaan saya, badan saya. Masa tu badan saya penat, badan saya tak relax. Badan saya sangat penat. Stres. So dia bengkak sampai dalam ini, saya punya otot tu membesar. So bila dia membesar, otot saya tu cengkam ke pita suara. Jadi pita suara tu dia jadi bertindih. Dia jadi jadi apabila kita paksa dia nyanyi, itu yang jadi geseran dia tak betul. Kemudian saya dah takut. Masa tu perasaan saya dah macam Allahu Akbar, aku dah tak boleh nyanyi ni. Suara saya habis. Masa tu macam yang saya beritahu dengan abang, saya alami tadi mula-mula tu suara saya boleh hilang. Maknanya dalam masa bercakap suara saya boleh hilang. Tetapi ketika itu apabila saya dapatkan rawatan itu, suara saya masa tu tiba-tiba boleh lari tune. Tu pelik bang. Contoh saya nyanyi, saya pernah dalam sakit tu tengah nyanyi show juga. Masa tu nyanyi, dia jadi duhai teman, bisa tapi saya nyanyi betul. Saya punya nyanyian itu sebenarnya betul. Bunyi yang keluar tu jadi macam tu. Saya bercakap dengan abang masa ni, contohnya, bang, jom kita pergi lepak, pergi mana? Dia jadi pergi high note. Ya, tanpa sengaja, tanpa dibuat. Dia sendiri. Macam contohnya, Kak Dang, saya nak pergi hotel. Dia terus macam tu. Scary. Walhal kita bercakap tu normal. Scary bang, masa tu scary gila. Lepas tu dia awal tahun 2016 masa nyanyian pun dia berlaku juga. Masa dalam berlaku. Sorry, sebelum 2016 ni nyanyi tiba-tiba dia berubah tone ataupun dia berubah key tu sampai jadi sumbang lah. Dia macam dia tone okey. Dia suddenly dia punya tiba-tiba frekuensi tu berubah. Okey, dia lari lah juga. Dia lari. Dia macam jadi pitching. Tapi pitching dia tu flat. Dia ke flat kan. Yang pergi flat. Macam tu. Dia jadi dia jatuh.
Kadang-kadang dia jadi macam tu, kadang-kadang dia jadi flat, kadang-kadang dia jadi macam tu. Kena sharp. Okey. Lepas tu pada nak masuk pada 2016 tu. Okey, 2016 saya dinasihatkan untuk tidak mengambil show selama 6 bulan. Masa tu alamak tau. Cakap macam mana ni? Takkan tak ada show 6 bulan. Nak makan apa? Walhal dah ada lah yang tadi tu kan. Itulah Tuhan nak bagi peringatan je. Jadi okeylah saya cakap saya tak ambil show. Daripada Januari, Februari sampai bulan 6. Sampai sampai bulan 6. Saya tak ambil satu show pun kecuali show yang macam ada talk show apa semua. Tetap ambil. So makan ubat sebab dia ada dua pilihan masa tu. You nak makan ubat ataupun operate. So saya cakap saya tak nak operate dulu. Boleh tak cuba makan ubat dulu? So dia bagi cuba makan ubat dulu. Tapi lama kelamaan dah bulan 6, bulan 7 sambung lagi bulan 7 saya tak ambil show. Sampailah hujung saya rasa macam tekak saya tu dah baik, dah elok dah, rasa dah elok. So saya ambil lagi show di ujung-ujung tahun. Selepas hari raya tu saya ambil show. Show. Ujung tahun 2016 ianya berlaku balik. Rupa-rupanya pita suara saya tu tidak ready. Belum ready lagi untuk direhatkan. Dia perlu direhatkan. Sebab sepatutnya saya tak boleh nyanyi selama setahun. Masa tu, tapi itulah bang, mana nak boleh sebab kita kerja kita menyanyi. So kita nak kena ni. So lepas itu saya direhatkan sekali lagi pada tahun 2017 oleh doktor. Direhatkan sekali lagi untuk tidak mengambil show sampailah ke bulan puasa, di mana bulan puasa 2017 saya pergi audition untuk AF Megastar. Okey, saya dijemput untuk pergi audition AF Megastar, di mana masa tu saya dekat Sarawak, dekat Limbang, saya tengah bercuti raya. Audition tu selepas raya. Maknanya seminggu 2 minggu selepas raya. Jadi saya masih lagi dekat Sarawak dan kebetulan masa tahun itu saya balik awal sikit sebab saya nak rehat, saya tak nak nyanyi dah. Masa tu memang mula risau dah. Saya dah menyesal masa tu ambil show juga walhal patutnya kena rehat. Saya masa tu dah takut, duduklah macam-macam, air zam-zam beberapa gelen dekat tepi katil. Faham tak? Dia macam anxiety yang diri sendiri kan. Macam alamak, macam mana ni, janganlah tak boleh nyanyi lagi dah. Inilah cari makan kita. This is our instrument for singers kan. Dia jadi macam aduh, kena baiklah. Orang nak suruh kena makan madu ini, madu itu, makan madu itu, madu ini. Kena asam Jawa dah bergelen-gelen dah. Berbungkus-bungkus dah asam Jawa tu. Kita pun dah jadi macam asam Jawa dah. Ya bang, masa tu segala ubat kampung, segala ubat moden, segala ubat, kata orang tu ubat kampung bukanlah kita pergi ni, tak. Ubat-ubat macam tu lah, makan apa madu ini dengan itu dengan ini, kena cuba. Pergi kedai Cina, sensei Cina, saya ada ini, oh you makan ini, dia bagi akar ini, rebus minum apa semua. So masa itulah saya rasa macam saya betul-betul berehat daripada nyanyi. Almost 1 year. Almost 1 year. Saya berehat. Lepas tu saya pergi audition AF tu. Saya ingat lagi pergi audition AF. Masa tu saya masih belum boleh menyanyi dengan betul. Bukanlah dengan betul. Masa tu suara saya tengah relax. Jadi saya tak ada exercise. Exercise pun tak boleh nak buka balik lambat kan. Masa itulah bila Astro kata okey awak dapat ke AF Megastar. So masa itulah saya ambil inisiatif untuk lantik seorang vocal advisor untuk saya, iaitu saya ambil sahabat saya yang dia pun mengajar vokal juga. Saya ambil dia, saya train dengan dia every day
never miss selama 2 minggu berturut-turut every day, setiap hari, 3 minggu. Setiap hari 3 minggu saya berlatih vokal balik. Saya kuatkan saya punya vokal ni lagi. Sebab masa tu saya punya notes tu dah mula tak ada. Dah tak ada. Tetapi saya punya otot ni masih lagi dalam keadaan yang bengkak. So dia nak surutkan balik saya punya string vokal ni. Jadi saya kena berlatih ikut apa yang betul-betul syllabus punya latihan. Masa tu saya berlatih never miss setiap hari. Saya berlatih vokal. Saya selang 3 hari saya jumpa pakar dekat PPUM masa tu. Saya jumpa dengan Profesor Dr. Zul. Saya jumpa dia check scope, masuk kamera tu dalam, dia tengok selang 3 hari, selang 3 hari. Sebab saya kata saya nak masuk pertandingan ini. Okay, dia kata boleh. So dia bagi green light, saya pun masuk. Dan masa tu alhamdulillah saya punya suara tu kembali ke asal walaupun tidak 100%. Dan sejak maknanya masa itulah tak adalah kembali ke 100% suara saya tu. Itu rumah Bob ke rumah ni yang bunyi doorbell tu? You. Rumah Okay, maybe Ed pergi go and check. Sekejap So Bob, masa tu you didn't believe in black magic? Tak percaya bomo-bomo? Bukanlah tak percaya kat black magic. Mula-mula tu rasa juga kan. Tapi bila dah bawa jumpa dengan ustaz, bila dia kata tak apa, dia kata ini bukan apa? Bukan perbuatan. So maknanya saya memang go to inilah modern punya treatment. So tapi dalam masa yang sama juga saya minta lah juga ubat-ubat penawar kan untuk kita punya tekak apa semua. So alhamdulillah lah. Tapi sebab dia bukannya tak percaya kakak, sebab dulu-dulu pun pernah kena kan. Pernah berlaku juga, bukanlah pernah berlaku tu, tapi because of yang itu memang kena black magic lah, kena perbuatan orang. Ya, itu pernah berlaku. Saya pernah berlaku pun dalam sepanjang kerjaya saya ada 2 ke 3 kali lah yang agak besar. Yang melibatkan kerjaya. Maksudnya setiap kali saya nak naik pentas, saya tak boleh nyanyi, tak ada suara. Setiap kali pegang mikrofon saja tak boleh nyanyi, macam tu. Tetapi bila turun pentas, bila mikrofon dah letak, turun je pentas, dah boleh, dah elok dah. Teruskan menjalin hubungan rambang.